Dalam dunia ni, makhluk yang kedua yang paling Allah redha, paling Allah sayang, namanya Ibrahim. Tuan-tuan hafal lah. Makhluk yang pertama namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat anak, letak nama Muhammad. Muhammad saja pun tak apa, Muhammad. Dan bin nama kamu. Dapat anak kedua lelaki, namakan Ibrahim. Kedua-dua ni adalah ketua pertama dan kedua dalam syurga nanti. Ketika Nabi Ibrahim mendahulukan Allah daripada seluruh dunia, ketika itu Allah memuliakan Ibrahim dan seluruh ahli keluarga dia. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah. Orang Melayu panggil Siti Sarah. Siti itu tambahan. Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Khadijah. Dia bermaksud puan, Sayyidah. Berkahwin dengan Sarah, antara wanita yang sangat terkenal dengan kecantikan. Isteri Nabi Ibrahim ni, Sayyidatuna Sarah ni, terkenal dengan kecantikan dan akhlak mulia lah. Pernah satu ketika di atas bumi ini yang menyembah Allah dua orang saja, Ibrahim, Sarah. Waktu tu, waktu Nabi Ibrahim lawan dengan Namrud, waktu Nabi Ibrahim lawan yang tu, kisah-kisah tu, dibakar, dilontar dalam api dan sebagainya. Di atas bumi, daripada utara ke selatan, barat ke timur, yang menyembah Allah dua orang, Ibrahim dan Sarah. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 10 tahun yang pertama Nabi Ibrahim tidak dikurniakan anak. Kemudian Nabi Ibrahim dapat tahu bahawa isterinya mandul, Sayyidatuna Sarah, wanita beriman salihah ini, seorang yang mandul. Tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok ujian yang Allah bagi kepada Rasul. Tak sama macam ujian saya dan kita yang sedikit. Walaupun tahu bahawa isteri seorang yang tidak akan melahirkan anak, Nabi Ibrahim tetap menadah tangan tiap-tiap hari, wahai Tuhan, kurniakanlah zuriat yang soleh. Tuan-tuan, ini yang pertama untuk malam ni. Kamu tahu isteri kamu mandul, doa apa lagi? Memang takkan dapat. Memang kamu mustahil kamu akan dapat anak. Soalan, adakah Nabi Ibrahim tahu bahawa nanti dia akan mempunyai anak Ismail? Dia tak tahu. Saya cakap Kedah lah, boleh? Dia best sikit. Tak biasa. Nak kecek Kelantan tak say, pandai. Okey. Ajaib, pelik. Dia tahu isteri dia mandul, tetapi setiap hari masih lagi angkat tangan menghadap kiblat, menadahkan tangan, wahai Tuhan, berikanlah anak yang soleh.
Isteri dia nama Sarah, dan Sarah tak boleh melahirkan anak. Sama macam Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga isterinya mandul, tapi angkat tangan juga berdoa. Tuan-tuan, tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Teruskan memohon, kerana sebahagian doa boleh menembusi takdir. Teruskan meminta dengan Allah Jalla Jalaluh, yang setiap inci alam ini berada dalam bolak-balikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta je, berterusan minta. 30 tahun Nabi Ibrahim minta, 40 tahun Nabi Ibrahim minta, 50 tahun Nabi Ibrahim minta, 60 tahun Nabi Ibrahim minta, umur 86 dikurniakan Ismail alaihissalam. Tuan-tuan ingat 14 tahun minta. Ini pengajaran ketiga. Kita baru 6 tahun minta nak tukar tempat kerja, kemudian merajuk dengan Allah. Payah minta, tak dapat-dapat 6 tahun lah. Turun naik Putrajaya, tak dapat pun tukar. Baru 6. Malam ni saya dan kita semua belajar 86 Rasul Ulul Azmi. Bukan wali tau, bukan wali biasa. Wali pun dah doa mustajab. Ini Rasul. Rasul beratus Rasul, 300 lebih Rasul, 25 yang paling tinggi Ibrahim alaihissalam. Kedudukan kedua daripada keseluruhan makhluk yang ada dalam alam ni. Berapa tahun Nabi Ibrahim mohon? Sehingga berusia 86 dalam satu riwayat. Tuan-tuan bawa balik satu fakta ni cukup untuk renung sepanjang tuan-tuan bawa motor, bawa kereta lagi. Subhanallah. Itu Rasul. Kita baru jadi imam masjid 18 tahun. Masya Allah. Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah, tak ada anak, tapi tiap-tiap hari mohon. Itu pun anak yang dapat bukan dari Sarah, dari Hajar. Lepas peristiwa Namrud, dia lontar dalam api. Bukan fiction, bukan khayalan, api. Keluar dengan selamat. Waktu malaikat datang untuk memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim, nak lontar masuk dalam api dah. Api yang tak boleh didekati sebab besar api tersebut. Nak kena lontar daripada jarak yang jauh. Waktu dilontar dalam api itu, datang malaikat tanya, wahai Ibrahim, apa yang aku boleh bantu? Maka jawab Ibrahim, apa kena mengena kamu dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim kata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tapi ucapan dia solid 100% daripada sini. Kemudian keluar, lalu ke Mesir. Lalu ke Mesir, Fir'aun ketika itu mendengar tentang kedatangan seorang wanita yang cantik, suami kepada Ibrahim. Tak kenal pun. Tapi biasalah jenis raja suka dengan bini orang ni.
Dia lagi bini orang lagi dia suka. Yang daripada dulu sampai hari ni, wallahu alam, mungkin ada, wallahu alam. Kemudian dipaksa Sayyidatuna Sarah diambil buat pergi ke istana. Dah duduk dalam bilik, Raja Taghut ni, yang zalim ni, dia nak mendekati Sarah untuk buat benda tak elok. Bila nak buat benda tak elok, jadi sesuatu dekat dia. Jadi sesuatu tu khilaf lah. Tangan dia terseliuh ke, kaki tak boleh gerak, wallahu alam, tapi jadi sesuatu yang tak elok. Lalu dia minta maaf dengan Sarah. Tengok ni isteri Nabi ni pun bukan calang-calang isteri, juga wanita solehah, mukminah. Malam ni selain daripada pengorbanan seorang kekasih Allah, kita juga nak tengok satu keluarga yang bagi saya, selain daripada keluarga Rasulullah, keluarga inilah yang paling ramai masuk syurga, dia dan keturunannya. Kemudian bila dah tak boleh, Fir'aun waktu tu jadi sesuatu yang tak elok, dia pun minta maaf. Dia minta Sarah berdoa supaya elok balik keadaan dia. Sarah pun berdoa. Dia tak lepaskan Sarah. Selepas pada tu dia cuba buat sesuatu yang tak elok lagi kepada Sayyidatuna Sarah alaihassalam. Kemudian jadi lagi. Selalunya raja ni dia nak buat apa pun dekat isteri siapa pun takkan jadi apa-apa. Dia boleh buat kat siapa-siapa saja. Seperti mana yang dia duk ambil selama ni lah, isteri kawan ni yang mana yang cantik kan. Bila kali kedua dia tengok terjadi benda tak elok ni ke atas diri dia, dia pun minta Sarah berdoa. Sarah pun berdoa. Akhirnya dia kembali elok. Dia pun bebaskan Sarah dan dia hadiahkan kepada Sayyidatuna Sarah Hajar alaihassalam. Itu kisah dia. Hajar adalah seorang hamba perempuan yang tidak pernah disentuh daripada istana Fir'aun. Tapi Fir'aun tak pernah sentuh. Hamba perempuan yang juga sangat terkenal dengan kecantikan dia. Dia orang Mesir. Dia orang Mesir. Hajar ni. Maka bawa balik sehinggalah mereka sampai ke Syam ataupun Baitul Maqdis. Syam ni Palestin, Syria, Syam lah tu. Jadi Nabi Ibrahim pun bawa isteri dan juga hamba abdi wanita tadi ni. Bawa balik ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, meneruskan kehidupan. Tiap-tiap hari Sarah melihat Ibrahim alaihissalam menadahkan tangan. Dia dengar suami dia mohon dengan Allah, wahai Tuhan, kurniakanlah zuriat. Maka si isteri tadi ini melihat dia suami ni dia tak boleh minta. Jangan minta nak menikah. Dia kena tiru Nabi Ibrahim ni. Dia tak minta dengan Nabi Ibrahim, tak perlu minta pun kan, tapi Nabi Ibrahim dia tak sebut apa, sehinggalah Sarah sendiri yang tawarkan kepada Ibrahim, wahai suamiku, kahwinilah Hajar. Dia yang tawarkan. Akhirnya dimerdekakan Hajar, kemudian dikahwini oleh Ibrahim alaihissalam. Waktu itulah yang umur sudah mencecah 80 lebih. Akhirnya selepas berkahwin dengan Hajar, dapat anak. Kahwin dengan Hajar, dapat anak Ismail alaihissalam. Dapat anak Nabi Ismail.
Tuan-tuan, jom kita bayangkan satu pasangan suami isteri 12 tahun berkahwin, kemudian dapat anak. Berapa minggu dia senyum? Saya banyak jumpa kawan-kawan 7 tahun, 4 tahun, 9 tahun, 14 tahun, paling lama 20 tahun. Saya jumpa. Takat ni yang tu paling lama, 20 tahun. Umur nak dekat 50 dah waktu tu. Dapat anak sulung. Dia punya seronok ni, dia bersemang dengan kita di meja makan, semang pasal anak dia. Semang kita nak mula ceramah, dia semang pasal anak dia. Habis ceramah pergi balik ke meja tu, dia semang pasal anak dia. Kita pun tahu, kita kata baru dapat anak ke? 20 tahun Ustaz. Patutlah 20 tahun tunggu anak. Nabi Ibrahim menunggu anak 60 tahun lebih kurang. Wallahu alam umur berapa berkahwin, saya pun tak tahu. Tapi kita kata lebih kurang 60 tahun. Tuan-tuan bayang bila dapat Ismail alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim mendukung dan membelai Ismail alaihissalam. Dan bila tengok terlalu rapat, masa jadi banyak dengan Ismail, masa jadi banyak terlebih sikit kepada Hajar, maka timbul kecemburuan wanita. Biasa manusia. Sarah pun cemburu. Tapi bukan yang hasad ni, bukan hasad, dengki, bukan. Cemburu manusia. Tuan-tuan bayang, kita duduk dekat, saya tengok suami kita pergi rumah isteri tu. Dukung anak, duk main dengan anak, dia akan timbul rasa dia cemburu lah. Maka ketika Ismail masih lagi menyusu, baru beberapa bulan, setelah lebih 60 tahun tunggu nak dapat anak, lebih 60 tahun baru dapat anak berapa bulan. Kali pertama baru pegang anak, kali pertama baru cium anak, tak sampai 4 tahun, baru berapa bulan Allah arahkan, wahai Ibrahim, bawa Ismail dan Hajar pergi ke satu tempat. Tempat tu hari ni apa dia? Tempat tu hari ni ialah Mekah. Ini kisah dia. Dan ketika itu Mekah tidak ada sebuah rumah pun. Yang mana yang pernah pergi umrah, bukan saja tidak ada sebuah rumah di Mekah, sebatang pohon pun tak ada. Allah Ta'ala bagi arahan, wahai Ibrahim, bawa isteri kamu, bawa anak kamu pergi ke suatu tempat. Nabi Ibrahim tak petikai arahan Allah, dia tak persoal arahan Allah, masuk akal ke tak masuk akal ke, logik ke tak logik ke. Allah Ta'ala bagi arahan, sam'an wa ta'ah, sepenuh ketaatan kepadamu wahai pemilik alam, Allah Jalla Jalaluh. Yang ni kita nak tiru dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dengar arahan Allah, jangan tangguh. Terutamanya arahan yang berbentuk harian, sehari 5 kali, iaitulah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tiap-tiap kali tuan-tuan sahut, bila dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allah akan gantikan sesuatu dalam kehidupan tuan-tuan. Kemudian Nabi Ibrahim bawa anak Ismail dan juga Hajar. Palestin, dia akan jumpa Syria, Madinah, Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah.
Lebih kurang 2000 kilometer. Saya belajar di Syria. Boleh tengok Israel, boleh tengok Palestin, boleh tengok Jordan. Kami duduk Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. 2000 kilometer. Tuan-tuan, tak ada bas, tak ada kapal terbang, tak ada motor bahkan. Naik kenderaan, kita kata unta lah, wallahu a'lam. Naik kenderaan, satu bayi yang masih menyusu dengan isteri muda lagi, isteri pun masih anak dara. Maksudnya sebelum tu anak dara lah, isteri muda. Kemudian merentasi perjalanan yang jauh, Nabi Ibrahim pun tak tahu ke mana. Subhanallah. Kalau saya, tuan-tuan dan kita semua, mungkin arahan ini pun kita dah gagal untuk patuh kepada Allah SWT. Arahan untuk bawa anak dengan isteri 2000 kilometer. Mungkin arahan tu pun saya dan kita dah gagal. Wallahu a'lam. Merentas padang pasir ni, tuan-tuan, saya panjang pula. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah ke, kan, ajak mutawif kan, pergi pedalaman padang pasir. Tengok suasana dia macam mana. Padang pasir. Baru boleh bayang. Akhirnya Nabi Ibrahim bawa anak dia dan isteri dia sampailah betul-betul di dekat dengan tapak Kaabah. Tuan-tuan boleh bayang, tapi kosong. Kemudian Allah ilham, tinggal anak dan isteri kamu. Nabi Ibrahim tengok depan belakang, tinggal anak dan isteri kamu. Ni dah kali keberapa dah tak masuk akal ni arahan daripada Tuhan Rabbil Alamin. Sudahlah arahkan aku bawa anak dan isteri daripada Palestin, Baitul Maqdis, ke satu tempat yang begitu jauh, beribu kilometer, sampai di satu tempat yang aku pun tak tahu tempat ni tempat apa. Allah arahkan, wahai Ibrahim, tinggal. Nabi Ibrahim pun turun daripada binatang tunggangan. Dia bawa turun isteri dia bawa turun anak dia bagi sebekas air, dan dia bagi sebekas kurma. Subhanallah. Siapa boleh tinggal isteri dan anak di situ? Benda ni dah tak masuk akal. Kemudian Nabi Ibrahim nak naik semula binatang tunggangan, sehingga Hajar tanya, wahai Ibrahim, kamu nak pergi ke mana? Wahai Ibrahim, apakah nak tinggalkan aku dan anak kecil ni di satu tempat yang tak ada manusia? Wahai Ibrahim, tuan-tuan, bukan Hajar yang akan tanya 10 soalan. Kalau kita di tempat Hajar, tentu kita yang tunggang binatang tu dan tinggalkan Ibrahim di situ. Bila Nabi Ibrahim naik semula, tuan-tuan ingat Nabi Ibrahim ni dia satu orang manusia yang tak ada perasaan ayah? Apakah dia satu orang manusia yang tak ada ihsan seorang suami? Rasul ialah manusia yang paling ihsan dengan makhluk di atas alam ni, di kalangan makhluk yang lain. Kalau kita tengok kucing patah kaki pun kita boleh mengalir air mata, ketahuilah seorang Rasul 10 kali, 20 kali lebih ihsan daripada hati kita. Tapi kalau Nabi Ibrahim waktu tu dia pun, kalau waktu isteri dia tanya banyak soalan tu, Nabi Ibrahim, itulah saya, abang pun tak tahu, Allah Ta'ala, dia pun dah buat banyak cakap juga, saya jadi filem.
Maka Nabi Ibrahim diam. Tak jawab. Diam. Sampailah Nabi Ibrahim dah nak mula gerak. Subhanallah. Nak gerak dah. Hajar pegang. Dia pegang baju Nabi Ibrahim, suami dia. Dia kata, Allahu amaraka bihadha. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami di sini? Ini iman keluarga syurga. Baru suami boleh dapat markah yang paling tinggi untuk mendapatkan redha Allah. Nak tengok isteri semua isteri faham dan kesemua isteri beriman. Yang ni kalau isteri tak beriman, habis. Tapi tengoklah dahsyat iman isteri pun begitu dahsyat. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami? Nabi Ibrahim tengok isteri dia, anak dia dalam merombak. Dia kata, Allahumma na'am. Ya, Allah yang arahkan. Masya Allah. Hak ni yang saya nak bawa malam ni. Dahsyat keluarga ni. Allahumma na'am. Nabi Ibrahim kata, ya, Allah yang suruh. Maka jawab isteri Nabi Ibrahim, Hajar jawab, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau macam tu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Yakin? Yakin. Hajar tahukah apa yang akan jadi? Tuan-tuan, Hajar tahukah apa yang akan jadi? Tak tahu. Apa akan jadi esok? Hajar tak tahu. Apa akan jadi minggu depan? Hajar tak tahu. Apa akan jadi bulan depan? Hajar tak tahu. Tetapi iman Hajar, iman yang tinggi, husnuzan yang tinggi dengan Allah. Sebab tu Tuhan uji apa pun saya dan kita semua, macam-macam ujian. Saya yang bercakap pun Allah bagi ujian. Sama je, semua ada ujian. Tetapi berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Hajar berbaik sangka dengan Allah, idzan lan yudayyi'ana Allah. Allah takkan mensia-siakan kami. Nabi Ibrahim pun pergi. Seronok kan Nabi Ibrahim tinggal anak isteri? Kita yang ihsan dengan makhluk ni, kita boleh bayang macam mana seorang Rasul yang jumlah ihsan dan kasih dia berpuluh kali daripada kita. Dia tahan sebab dada dia, sampailah dia tinggal Hajar dan Ismail tak nampak di depan mata. Barulah dia turun, dijulangkan tangannya, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Baru dia bermunajat. Ayah macam tu lah belakang, dia tak teriak depan. Ayah kan, dia naik motor start jauh, teriak juga tapi tempat lain. Ibrahim alaihissalam menjulang tangan dia minta, wahai Tuhan, aku telah tunaikan arahan, tinggalkan anak dan isteri yang di satu tempat. Bukan manusia tak ada, pohon pun tak ada. Zar'in ni, kata sebahagian ulama tafsir, Zar'in ni bukan pohon, rumput. Aku tinggalkan keluarga aku di satu lembah ghairi dhi zar'in, rumput pun tak ada. Rabbana liyuqimus salah. Wahai Allah, jadikan keluarga aku di kalangan yang mendirikan solat. Nampak tuan-tuan, solat. Tu kalau tajuk solat panjang. Solat ni antara rahsia. Sebab tu dia sehari 5 kali. Mana ada zakat sehari 5 kali? Zakat cukup haul sekali.
Setahun. Itu pun kalau tak ada duit, tak keluar zakat pun. Haji tak ada tiap bulan. Setahun sekali. Kalau tak ada duit, tak wajib haji. Benda apa yang tiap-tiap hari ni? Sembahyang. Ada banyak rahsia solat. Bila Allah sebut, bila dengar muazzin sebut hayya 'alas salah, yang memanggil itu Allah. Yang memanggil itu Allah. Tuan-tuan boleh tinggal waktu tu kerja, Allah akan ganti hari tu juga sesuatu. InsyaAllah. Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan, jadikanlah mereka. Nabi Ibrahim tak minta Tesco tau. Dia tak minta kedai runcit, klinik satu. Nabi Ibrahim dia tak minta klinik, kedai runcit. Nabi Ibrahim tak minta kedai. Wahai Tuhan, jadikan anak Israelku di kalangan yang solat. Sebab bila solat, mereka akan jadi orang yang baik, yang beriman, yang baik sangka dengan Allah, yang tak berhenti mohon dengan Allah. Dia pun balik. Nabi Ibrahim balik sebab begitu arahan. Sebab begitu arahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hajar duduklah di tempat lembah, bukit banyak, tetapi semua bukit kosong. Siapa yang pernah pergi Mekah, sampai hari ni pun bukit Mekah kosong. Bukit-bukit Mekah kosong je, batu. Samalah keadaan dia sampai zaman Rasulullah, sampai zaman hari ni. Kemudian Hajar keluarkan kurma, minum air, disusukan anak dia. Makan kurma, minum air, susukan anak dia. Berlalu 1 hari. Tuan-tuan, malam macam mana malam? Padang pasir punya sejuk kalau musim sejuk, dan padang pasir punya panas kalau musim panas. Allahu Akbar. Saya pernah lalu padang pasir ke pedalaman. Mengerikan. Saya sebut kat tuan-tuan, saya pernah lalu ke pedalaman padang pasir, mengerikan. Sebab apa ngeri? Sebab kalau kita masuk hutan, kita boleh keluarkan sesuatu, ikat di pokok untuk tanda. Tapi kalau tuan-tuan pergi padang pasir, tuan-tuan nak ikat di pasir mana? Tak ada. Maka kami patah balik. Waktu tu kami naik macam ATV itulah. Naik pergi sampai dalam. Dia semua pasir. Adalah bukit sikit, bukit. Kemudian berlalu sehari, 2 hari, 3 hari, habis bekalan. Tuan-tuan bayangkan malam sendirian. Tapi jangan risau binatang buas, sebab di tempat yang ditinggalkan itu binatang buas tak lalu, sebab setitis air pun tak ada di situ. Setitis air pun tak ada di kawasan tu, maka tak ada binatang buas. Cuaca yang membunuh, panas yang membunuh. Bila habis kurma dengan air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, maka menanti hari untuk mati. Ismail alaihissalam, bayi tadi menangis. Nangis. Orang yang ada bayi dia tahu. Tuan-tuan bawa bayi tuan-tuan, umur 6 bulan, umur 7 bulan, jauh daripada ibu dia, kemudian menangis. Susu pun tak ada. Ayah akan hilang pertimbangan. Bila anak darah daging ni menangis kelaparan, dia akan hilang pertimbangan. Orang ada anak dia faham. Bila makanan habis, dah berapa jam, susu Hajar pun habis, anak menjerit, menangis. Ismail alaihissalam menangis dengan kuat. Hajar pun bangun. Dia tahu di situ tak ada makhluk.
Dia pun berjalan cari tempat yang paling tinggi ketika itu. Antara bukit yang agak tinggi di situ adalah Safa. Dia pun naik atas Safa. Dia naik atas Safa, dia tengok keliling. Dia tengok keliling, lama dia tengok keliling. Memang tak ada manusia. Hajar mula berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Safa dia turun bukit Safa. Bukit Safa ni pun dia tak tinggi sangat. Kalau tuan-tuan pergi sa'i kan, dulu ada yang puncak yang asal tu dia pun tak tinggi sangat. Dia atas sikit. Kan, dia ada puncak di sikit je, dia tak tinggi sangat. Kemudian Hajar turun, dia berjalan sampai ujung sana, cari air. Dia cari kanan kiri jalan sampai ke Marwah, dia naik Marwah. Bila naik Marwah, Hajar pun tengok kanan kiri, tak ada makhluk. Makin kuat tangisan Ismail alaihissalam, makin kuat. Kemudian turun daripada Marwah, dia pergi ke Safa, daripada Safa dia pergi ke Marwah, daripada Marwah dia turun. Ada tempat yang dia berlari-lari anak. Itu yang hari ni kita sa'i, ada tempat kita lampu hijau tu, kita berlari anak. Masya Allah, no? Pengorbanan orang soleh satu ketika dulu jadi ibadat sampai hari ni. Sa'i di antara Safa dan Marwah, itulah yang dilakukan oleh Hajar. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, sampai cukup 7 pusingan. Ketika itu datang malaikat. Allah hantar malaikat. Di sini penyelesaian dia. Tuan-tuan tengok. Dalam pandangan alam manusia, kita dah nampak dinding dah. Memang tak boleh pergi mana dah. Dalam pandangan alam kita, alam manusia, dah tak ada sebab dah. Dah tak boleh buat dah. Tetapi ketahuilah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka Allah pun hantar malaikat. Dia korek Zam-Zam, korek air di situ. Dilihat oleh Sayyidatuna Hajar. Sayyidina Hajar tengok, korek. Dan kemudian Hajar pun pergi, malaikat pun baliklah kan. Maka bermula daripada saat itu ada air. Makanan wallahu alam, saya tak tahu. Dalam riwayat diceritakan air. Kemudian macam mana boleh hidup? Sebab selepas itu datang daripada Yaman satu kabilah nama Jurhum. Orang Yaman, Jurhum. Satu kabilah lalu di kawasan tu, mereka nampak ada burung yang berlegar-legar di kawasan Mekah lah kita sebut hari ni. Maka Jurhum ini pergi satu kabilah, ramai laki, perempuan, orang tua, kanak-kanak, ramai. Mereka minta izin untuk tumpang air Hajar. Hajar bagi tumpang. Dan mereka bina rumah untuk Hajar dan bercucuk tanam ketika itu. Itu cerita dia, kisah dia. Habis. Datang si ayah ni, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim di sana, di Palestin. Kemudian yang kisah sembelih itulah yang semua tuan-tuan tahu tu. Dia ada dua kisah. Yang pertama, Allah memuliakan dua beranak ni. Orang Kedah panggil dua beranak sama kah? Dua beranak tu maksudnya Ibrahim dan Ismail lah. Allah arahkan dua orang ni, Rasul ini, untuk membina Kaabah. Mulianya Masya Allah. Membina Kaabah, tuan-tuan bayangkan, setiap orang yang tawaf sejak daripada zaman tu,
sampai kiamat. Masuk pahala tawaf tu juga ke dalam buku amalan Ibrahim dan juga Ismail. Sebab yang membina Kaabah atas arahan Allah adalah Ibrahim dan Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Dua-dua cari batu, bina. Dua orang ni bina. Habis Allah Ta'ala arahkan Jibril buat turun Hajar Aswad. Hajar Aswad tu daripada syurga. Dulu cahayanya sangat terang. Cahaya dia sangat terang. Kemudian hilang cahaya dia. Habis bina Kaabah, tuan-tuan tengok, dua-dua Rasul ni, yang waktu tu Ibrahim AS Rasul, angkat tangan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, terimalah binaan Kaabah yang kami buat ini. Bukan Rasul ke tu? Rasul. Lepas tu doa apa lagi? Takkan Rasul sembahyang tak terima? Takkan Rasul bina Kaabah Allah tak terima? Takkan Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada kita tiap-tiap ibadat yang saya dan kita semua lakukan, tuan-tuan sekalian, hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk terima ataupun tolak. Sebab tu Rasul itu ajar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, selepas seusai membina Kaabah. Kemudian yang terakhir, waktu Nabi Ismail berusia 12-13 tahun sebelum baligh. Ni cerita mimpi, semua orang tahulah. Cerita mimpi tu semua orang tahu. Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu ni dia di Mekah lah. Nabi Ibrahim ada di Mekah. Sarah dan Ishak ditinggalkan di Palestin. Kemudian Allah SWT wahyukan sesuatu dalam mimpi. Nabi Ibrahim sembelih anak. Sembelih anak ni bukan sembelih ayam. Bukan Nabi Ibrahim nampak sembelih ayam, bukan. Nabi Ibrahim memang nampak dalam mimpi dia muka Ismail dan dia sembelih. Sembelih betul-betul. Maka Nabi Ibrahim keesokannya tidur lagi, Allah Ta'ala datangkan lagi ilham, mimpi. Mimpi ya. Allah datangkan lagi mimpi. Nabi Ibrahim melihat dirinya memegang anaknya Ismail. Anak dia betul. Dan dia sembelih. Sembelih di sini lah, bukan sembelih di jari. Sembelih di sini. Dia pegang anak dia Ismail dan dia sembelih. Dan mimpi para rasul adalah wahyu. Dalam satu riwayat, sehingga kali ketiga mimpi, dalam mimpi nampak, Nabi Ibrahim nampak, dia letakkan anak dia sembelih anak dia. Nak buat macam mana ni tuan-tuan? Sudahlah Allah uji. Umur 86 baru dapat anak ni. Anak ni anak yang baik ni. Allah Ta'ala puji Nabi Ismail sebagai seorang yang berakhlak baik. Allah puji. Allahu Akbar. Anak yang lemah lembut berakhlak baik. Mak ayah kalau anak tu memang buat perangai, dia pun tak berapa anak ni sangat. Tapi kalau anak yang baik, dia rindu tuan, dia rindu. Kalau anak yang pandai ambil hati mak, anak yang selalu jaga kesihatan mak, anak yang mak makan pun dia yang ambil pinggan basuh, anak yang ni mak rindu lebih. Ismail anak yang baik.
hidup 86 tahun baru Allah bagi, kemudian Allah uji, duduk berjauhan, tinggal di padang pasir. Sekali lagi ujian, sembelih. Maka Nabi Ibrahim dia tak tanya Allah. Nabi Ibrahim tidak bermuzakarah dengan Allah. Nabi Ibrahim tak bermunaqashah dengan Allah. Nabi Ibrahim tak pertikai arahan Allah. Tak ada pertikaian. Esok dia siapkan tali, dia siapkan alat untuk sembelih, dibawa Ismail alaihissalam jauh. Takkan sembelih dalam rumah pula, kan? Takkan nak sembelih depan Hajar. Bawa pergi satu tempat yang jauh. Ulama khilaf lah di mana tempat sembelihan tersebut. Ulama sebutlah beberapa tempat, tapi dekat-dekat dengan Mekah lah. Mekah ataupun di dekat dengan Arafah, di Jamrah gitulah. Wallahu a'lam. Maka bila bawa pergi ke sana, Nabi Ibrahim AS tanya anak dia, wahai Ismail, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Semalam ayah bermimpi. Wahai Ismail, ayah mimpi. Semalam ayah menyembelih kamu. Bukan potong kuku tau. Bukan arah potong rambut. Sehari ni anak boleh bergaduh dengan ayah suruh potong rambut. Subhanallah. Betapa derhakanya anak hari ni. Bergaduh dengan ayah suruh potong rambut. Potong rambut. Itu iman budak hari ni. Iman budak dulu, wahai Ismail, semalam ayah mimpi ayah sembelih kamu. Ismail tahu mimpi para nabi adalah wahyu yang hak, yang mesti dilaksanakan. Itu ilmu. Itu ilmu. Sebab tu bila Nabi Ismail dia dengar daripada ayah dia, bila dia dengar daripada ayah dia, ayah bagi tahu kata nak sembelih, Nabi Ismail tak lari. Tuan-tuan, kalau saya di tempat Ismail, saya lari. Yang ni pun jangan buat kemas lah semua ni. Sembelih tuan-tuan, sembelih. Kita tahu ayah kita Rasul, kita tahu apa yang mimpi ayah kita bagi tahu tu adalah arahan, dan kita tahu ayah kita akan buat. Maka jawab Ismail alaihissalam, ya abati, ayah. Tadi Nabi Ibrahim panggil ya bunai. Ya bunai ni kalau orang Melayu macam orang Kedah, kalau anak yang dia sayang dia panggil awang. Dia awang. Bukan burung tau. Awang tu bukan lembu. Kalau anak dia sayang betul, awang. Sini apa dia? Kalau yang sayang ni, anak kalau yang ayah sayang, awal juga. Masya Allah, sama. Arab dia ada sebutan dia ya bunai. Ya bunai ni anak sayang sungguh lah. Ya bunai. Kemudian ayah si anak ni pula panggil ke ayah dia panggilan yang macam tu juga. Ya abati. Wahai ayah, ku sayang. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan arahan Allah ke atas aku, insya-Allah kamu akan mendapati aku di kalangan orang yang bersabar waktu sembelih tu. Yang ni tak dapat. Seorang ayah yang sepenuhnya melaksanakan arahan Allah dengan seorang anak yang sepenuhnya melaksanakan arahan Allah, walaupun kedua-duanya tahu ini sudah melanggar kemanusiaan. Nabi Ibrahim tahu ini dah tak masuk akal. Nabi Ismail tahu ini dah tak masuk akal. Tapi disebabkan ini arahan Allah. Tuan-tuan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, ayah buat apa yang Allah suruh. Ayah laksanakan apa yang Allah arahkan. Insya-Allah Ismail di kalangan yang bersabar. Insya-Allah disebut.
Jangan lupa sebut insya-Allah. Perkataan tu sangat karamah tuan. Dia ada barakah dia yang tersendiri, sangat besar insya-Allah ni. Tuan-tuan isteri nak ajak keluar pun insya-Allah saya terkeluar. Kan? Selit insya-Allah. Apa sahaja. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kemudian Nabi Ibrahim keluarkan senjata dia yang tajam. Tuan-tuan boleh tengok orang keluar senjata nak sembelih kita. Ayah kita. Kita akan kata ayah fikir habis dah ni. Kan? Duk mesyuarat lagi ya. Kod turun wahyu ke. Nabi Ibrahim siapkan senjata yang tajam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mana kedua-duanya telah redha dengan arahan Allah. Dua-dua redha. Dua-dua beriman penuh dengan Allah. Kedua-duanya. Dua-dua dah redha. Nabi Ibrahim dah pegang. Tuan-tuan pegang. Nabi Ismail telah dibaringkan. Tetapi wajahnya tidak dihadapkan ke atas. Supaya Ibrahim tak tengok muka anak dia. Anak tuan, anak kandung. Dihadapkan ke sana muka Ismail AS. Senjata yang tajam telah pun dipegang. Lalu diletakkan di leher anak kesayangan. Semata-mata untuk melaksanakan arahan Allah yang menciptakan Ibrahim dan Ismail. Yang ni yang tinggi ni. Mendahulukan Allah SWT. Pengorbanan seorang kekasih kepada kekasihnya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok kalau kamu sanggup korban, aku akan berikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kamu sebelum akhirat kamu. Buat pengorbanan dengan Allah tuan. Tapi jangan saja-saja terjun jambatan. Saja aku berkorban, Allah Taala terjun. Itu bunuh diri. Kan, jangan, bukan yang tu. Ni yang Allah Taala bagi apa ni, macam-macam ujian ni. Bila dah pegang, bila dah letak, kemudian diturunkan senjata tu, Allah arahkan kepada senjata untuk tidak memotong. Tak potong. Tuan-tuan tengok, sampai Nabi Ibrahim buat tahu, bukan acah-acah lepas tu orang Taala turun wahyu. Bukan baru letak tu, oh Tuhan pun turun wahyu. Okey Ibrahim, kami nak uji saja. Turunkan dulu senjata tajam tu ke leher anak kesayangan kamu untuk membuktikan kasih kamu dengan Allah lebih tinggi daripada kasih kamu kepada keluarga dan anak kamu. Allah ni begitu Allah nak tengok. Begitu Allah nak lihat. Sampai tahap tu. Sampai kamu dah buat pengorbanan, sampai kamu dah tunjuk, bukan baru duk acah-acah. Ish, nak keluar 1000 ni nak bagi ni. Ish, tak. Tu baru duk acah-acah, tak payah. Tuhan nak tengok kamu keluar dan bagi. Yang 1000 tu. Kamu berani buat pengorbanan tu, Allah akan beri sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kamu, seperti mana banyak luar biasa yang kita tengok yang berlaku dalam kisah keluarga Ibrahim AS. Semua luar biasa. Tuan, peganglah benda ni. Berani korban, Allah berani bagi. Allah mesti bagi. Kalau berani korban, acah-acah tak mau, mesti kena buat. Dah tinggal dah isteri tengah padang pasir, tinggal. Dah letak senjata, dah turun dah senjata tadi ni. Allah arahkan pisau itu untuk tidak makan, tidak potong. Tu dekat tak potong, baru turun. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Baru turun wahyu. Wahai Ibrahim, kamu telah laksanakan arahan yang aku bagi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan berikan balasan yang baik untuk orang-orang yang baik. Inna lihadza lahwal balaul mubin. Ini adalah ujian. Allah Taala beritahu, ini ujian wahai Ibrahim.
wa fadainahu bidhibhin azim. Allah gantikan Nabi Ismail tadi ni yang nak disembelih tu, Allah gantikan turun dari syurga. Turun daripada syurga biri-biri yang agung, biri-biri yang besar. Waktu tu untuk disembelih, bermula daripada saat itu sampai hari ini yang ada raya Aidul Adha, yang ada korban tu. Itulah kisah dia. Betul tak? Jadi kita pun alhamdulillah sampai ke hari ini syariat itu menjadi ibadat kepada umat Nabi Muhammad. Tiap-tiap tahun, tak berapa hari dah kita, hari ni Khamis kan, Sabtu, Ahad, dekat dah. Yang ada kemampuan buat. Yang Allah berikan kemampuan keuangan, Allah nak tengok pengorbanan kamu. Buat. Kalau seluruh keluarga tak mampu, kita seorang je ada kemampuan, buat yang seorang tu. Kita buat, kita seorang. Macam mana? Kerana Allah ingin melihat pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takat mana pengorbanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu saja untuk malam ni. Sejam dah. Saya demam sebenarnya. Demam dan batuk. Yang tak boleh bercakap pun petang tadi, tak boleh cakap langsung, tidur pun tak boleh. Yang ni bantuan Allah lah. 100% kan. Saya boleh bercakap 1 jam. Mana alhamdulillah, berkat tuan-tuan doa sihat kan. Alhamdulillah terlaksana juga ceramah kali pertama saya di bumi Serambi Mekah ni, bumi Kelantan Darun Naim. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk malam ni. InsyaAllah akan datang kita cari masjid yang besar sikit. Kesian ramai kat luar. Semoga Allah SWT himpunkan saya dan tuan-tuan di dalam syurga Firdaus. Setelah nanti, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa anfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ampunkanlah kesemua dosa kami wahai Tuhan. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seperti mana kau pilih kami semua dalam majlis ilmu ini pada malam ni ya Allah, himpunkanlah kami juga dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.